Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, pada minggu ini kita akan sambung mengenai topik kereaktifan logam. Fokus kita pada minggu ini adalah subtopik 4.2 iaitu siri kereaktifan logam. Sebelum itu, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan kereaktifan. So, kereaktifan merupakan kecergasan sesuatu tindak balas. Sama ada tindak balas itu berlaku dengan cepat ataupun dengan lambat. Kalau cepat, kita panggil dia tindak balas cergas. Manakala kalau lambat tu kita panggil tindak balas yang kurang cergas ataupun tidak cergas. Siri kereaktifan logam pula bermaksud senarai susunan logam berdasarkan kereaktifannya terhadap oksigen. Selalunya disusun daripada logam yang kurang reaktif kepada logam yang lebih reaktif. So, semakin reaktif sesuatu logam, semakin cergas tindak balasnya terhadap oksigen. Maksudnya logam yang lebih reaktif akan bertindak balas cepat dengan oksigen, manakala logam yang kurang reaktif akan bertindak balas lambat dengan oksigen. Logam yang telah disusun mengikut kecergasan tindak balasnya terhadap oksigen. So, logam-logam dalam senarai ini ditulis dengan menggunakan simbol unsur. Jadi, cikgu akan perkenalkan kepada kamu satu persatu nama logam inilah. Okay, kita mulakan dengan yang paling kanan. Yang paling kanan ini, nama dia K ini bermaksud kalium ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai potassium. Yang kedua, Na, nama dia adalah natrium. Dalam bahasa Inggeris kita panggil sebagai sodium. Ca ini adalah kalsium. Mg adalah magnesium. Al ini adalah aluminium. Zn ni adalah zinc. Fe ni adalah ferrum ataupun nama lain dia besi. Sn ni adalah stannum ataupun nama lain dia timah. Pb ni adalah plumbum. Cu adalah cuprum. Hg adalah hydrargyrum atau nama lain dia mercury. Ag ni adalah argentum ataupun nama lain dia perak. Dan akhir sekali Au adalah aurum ataupun nama lain dia emas. So, semakin daripada logam ini daripada kiri ke kanan, semakin reaktif logam ini terhadap oksigen. Maksudnya, dalam siri ini, kalium merupakan logam yang paling reaktif, manakala aurum merupakan logam yang paling kurang reaktif ataupun kadang-kadang kita panggil sebagai lengai. Antara logam dengan oksigen. So, dalam rajah ni, dia tunjukkan suatu set eksperimen, suatu tindak balas penentuan kecergasan logam terhadap oksigen. So, dalam set ni kita ada, di sini kita ada logam serbuk magnesium. Di sini kita ada hablokalium manganat, KMnO4. Kita ada kapas kaca, asbestos, keritot dan juga 2 penunu Bunsen. So, dalam eksperimen ini kita akan panaskan logam terlebih dahulu. So, kemudian baru kita panaskan hablokalium manganat. So, fungsi hablokalium manganat di sini adalah untuk membekalkan oksigen kepada tindak balas ni. So, oksigen ini akan bertindak balas dengan logam di sini dan dia akan membentuk logam oksida. Dalam satu-satu tindak balas kimia, yang penting adalah kita tahu macam mana cara menulis persamaan. Jadi, kita tulis persamaan perkataannya adalah logam bergabung dengan oksigen menghasilkan logam oksida. So, dalam tindak balas ini, magnesium bertindak balas dengan oksigen akan menghasilkan magnesium oksida. Baik, kita tengok pemerhatian eksperimen ini. Sebenarnya untuk kamu tonton eksperimen ni, kamu boleh cari dekat YouTube. Tapi kebanyakan video dalam bahasa Inggeris lah. Kamu boleh tengok, cari dengan menggunakan kata kunci
metal reactivity experiment. So ada banyaklah eksperimen yang ditunjukkan secara live bagaimanakah eksperimen ini berlaku. Jadi kita tengok dulu satu persatu untuk logam magnesium. So pemerhatian yang dapat kita perhatikan adalah nyalaan amat cepat dan terang. Maksudnya bila kita bakar tu api terus menyambar, lepas tu api dia terang. So maksudnya kita katakan bahawa tindak balas tu merupakan tindak balas yang cergas. Okey. Kalau kita tengok aluminium pun nyalaan, zinc pun nyalaan kan. Maksudnya tindak balas dia cergas. Tapi kita tengok daripada segi dia punya nyalaan tu cepat ke lambat ke dia menyala. Okey. Kalau dia tak menyala, dia berbara saja. So baraan terang, baraan malam, itu menunjukkan tahap kecergasan tindak balasnya terhadap oksigen. Okay, kita balik semula kepada magnesium tadi. So persamaan perkataannya adalah magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Manakala aluminium pula nyalaannya cepat dan terang. Beza dengan magnesium. Magnesium tadi amat cepat, aluminium cepat je. So tindak balasnya adalah aluminium bergabung dengan oksigen membentuk aluminium oksida. Yang ketiga pula zinc. So nyalaannya perlahan. So persamaan perkataannya adalah zinc bertindak balas dengan oksigen menghasilkan zinc oksida. Seterusnya ferrum. So ferrum dia tidak menyala, dia cuma berbara saja, baraannya terang. So persamaan perkataannya adalah ferrum bertindak balas dengan oksigen menghasilkan ferrum oksida. Dan akhir sekali plumbum. Dia tidak menyala juga, dia hanya berbara dan baraannya pula malap. So persamaan perkataannya adalah plumbum bertindak balas dengan oksigen menghasilkan plumbum oksida. Jadi di sini kita dapat buat kesimpulan bahawa magnesium merupakan logam yang paling reaktif dalam eksperimen ini, manakala plumbum merupakan logam yang paling kurang reaktif ataupun yang paling lengai dalam tindak balas ini. Selain penentuan kedudukan logam dalam siri kereaktifan logam, perlu juga untuk kita tahu kedudukan dua unsur bukan logam dalam siri ini, iaitu karbon dan juga hidrogen. Kerana karbon dan juga hidrogen ini boleh membantu kita dalam proses